Keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Tumbuhan hijau memerlukan air untuk fotosintesis. Mereka juga memerlukan bahan organik dan garam mineral untuk pertumbuhan. Bahan ini perlu diangkut ke bahagian lain tumbuhan untuk pertumbuhan pokok. Oleh itu, mereka memerlukan sistem pengangkutan untuk mengangkut bahan-bahan tersebut. Sistem pengangkutan itu dikenali sebagai sistem vaskular yang terdiri dari tisu vaskular iaitu xylem dan phloem. Tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan dikenali sebagai tumbuhan vaskular, manakala yang tidak mempunyai sistem pengangkutan ialah tumbuhan bukan vaskular, contohnya seperti alga dan juga lumut. Struktur xylem. Struktur xylem terdiri daripada saloxylem dan trakit. Saloxylem ialah sel yang mati apabila matang yang tidak mempunyai sitoplasma. Salur ini disusun secara memanjang yang berbentuk turus secara berterusan. Dinding saloxylem mempunyai penebalan lignin yang tidak sekata. Ini dapat memberikan sokongan kepada saloxylem supaya tidak ranak apabila air melaluinya dan menyokong pokok daripada lenturan. Trakit. Trakit mempunyai dinding sel yang mempunyai penebalan lignin dan liang yang membenarkan pergerakan air ke sel trakit yang bersebelahan. Gambar raja trakit ada kat muka surat 77 buku teks. Struktur tube lapis dan sel rakan dengan pengangkutan bahan organik. Tube tapis tak ada nukleus, ribosom dan vakuol. Ini membolehkan sukrosa untuk melaluinya dengan mudah. Pada hujung tube tapis ada liang yang membolehkan sebatian organik untuk mengalir dari satu tube tapis ke yang lain. Sel rakan ada mitokondria untuk membekalkan tenaga ATP. Tenaga ini digunakan untuk mengangkut sukrosa dari daun secara pengangkutan aktif melalui tube tapis. Gambar raja tube tapis boleh dilihat pada muka surat 78 pada raja 4.5. Itu saja. Sekarang 4.2 pengangkutan air dan garam mineral. Laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun dibantu oleh tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan tekanan akar. Tarikan transpirasi ini jadi apabila air yang tersejat melalui stoma menarik air dari daun. Tindakan kapilari pula terjadi daripada daya lekatan dan lekitan. Tekanan akar akan menggerakkan air tanah ke saloxylem secara osmosis. Yang pertama, tekanan akar. Air adalah hipotonik terhadap subsel rambut akar. Ini kerana ion mineral dipam secara aktif oleh sel rambut akar ke vakuol. Air tanah akan meresap masuk ke sel rambut akar dan sel epidermis secara osmosis.
Yang ketiga, keupayaan air yang tinggi dalam sel rambut akar menyebabkan air meresap dari sel rambut akar dan sel korteks secara osmosis. Keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan merentasi lapisan korteks, endodermis dan perisikal. Dan yang terakhir, tekanan akar akan menolak air ke atas salur xilem, ke salur xilem akar dan batang. Yang seterusnya, pergerakan air dalam salur xilem. Tekanan akar tidak dapat menggerakkan air ke daun untuk tumbuhan yang tinggi kerana ditentang oleh tarikan graviti. Pergerakan air salur xilem dibantu oleh tindakan kapilari yang disebabkan oleh daya lekitan dan lekatan air. So air tu dia akan melekat dekat salur xilem tu, dia akan naik slow-slow. Lepas tu daya ini menghasilkan pergerakan secara berterusan dalam salur xilem batang. So dia pergerakan dia orang tu dia takkan stop sampai dia sampai ke batang dengan daun tu. Kemudian tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi ialah proses di mana air meresap keluar dari ruang antara sel ke persekitaran melalui stoma terbuka. Yang kedua, sel mesofil berspan akan mengalami kehilangan air yang menyebabkannya menjadi keupayaan air rendah terhadap sel yang berhampiran. Molekul air sel berhampiran meresap secara osmosis ke dalam sel mesofil berspan secara osmosis. Sekejap. Molekul air sel berhampiran meresap secara osmosis ke dalam sel mesofil berspan. Yang secara osmosis selepas tu abaikan tu. Yang keempat, pergerakan ini menghasilkan tarikan transpirasi yang menarik molekul air dari dalam salur xilem daun untuk bergerak keluar salur xilem, keluar daun. Kemudian gutasi dalam tumbuhan. Gutasi ialah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan stoma akibat tekanan akar tinggi. Struktur khas ini dikenali sebagai hepatod yang tak ada dalam buku teks. Kemudian berlaku pada waktu malam atau awal pagi kerana udara persekitaran mempunyai kelembapan yang tinggi dan suhu rendah. Tekanan akar akan menolak air ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. Antara kesan jika gutasi dan transpirasi tidak dijalankan ialah proses fotosintesis tidak berlaku, tekanan urat daun meningkat dan menyebabkannya pecah, tumbuhan layu kerana pengangkutan air terganggu ataupun tiada pengangkutan air yang berlaku, tumbuhan akan mati selepas jangka masa yang panjang. Perbandingan gutasi dan transpirasi ialah persamaannya ialah kedua-dua proses ini berlaku pada daun dan melibatkan kehilangan air dari tumbuhan.
Perbezaannya ialah gutasi berlaku pada waktu malam, manakala transpirasi pada waktu siang yang panas. Maksudnya gutasi berlaku pada waktu sejuk, transpirasi itu berlaku pada waktu panas. Gutasi hanya berlaku pada tumbuhan herba, manakala transpirasi pada semua tumbuhan. Gutasi hanya berlaku apabila tekanan akar tinggi, manakala transpirasi dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Dengar kan? Dengar. Dengar. Okey. So sekarang ni untuk 4.3 translokasi. Definisi translokasi. Translokasi ialah proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon di dalam phloem dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Jadi maksud dia dekat sini, translokasi ni dia akan mengangkut bahan-bahan organik yang ada dekat phloem. Maksudnya macam kita tahu kan phloem kan dia angkut makanan kan daripada daun pergi ke semua bahagian lain tumbuhan. So, translokasi ni dia ialah proses untuk diangkut bahan-bahan organik tu yang ada dekat dalam phloem tu tadi, macam sukrosa, asid amino, hormon ni tadi, dia akan tolong angkut bahan-bahan tu pergi dekat bahagian lain tumbuhan. Macam akar dengan batang. Okey. Kenapa perlunya translokasi dalam tumbuhan? Apa penting dia kan? Kenapa tiba-tiba kena ada pula translokasi ni? Jadi, dia membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan untuk pertumbuhan dan respirasi seperti akar, buah, hujung pucuk atau bunga yang sedang berkembang. Maksud dia dekat sini, hasil fotosintesis tu kan makanan dia kan. So, dia akan bantu tumbuhan-tumbuhan tu untuk angkut hasil untuk angkut makanan dia tu tadi daripada daun pergi bahagian lain tumbuhan untuk bantu dia punya pertumbuhan tu. So that dia boleh, apa orang kata, dia boleh bertumbuh, dia boleh membesar dengan lagi cepat and sihat. Macam tu. And selain daripada pertumbuhan juga dia bantu untuk proses respirasi. Seperti akar, buah, hujung pucuk ataupun bunga lah yang sedang berkembang. So dia boleh bantu macam saya kata tadilah, pertumbuhan sesuatu tumbuhan tu. Macam tu. Okey. Translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian lain tumbuhan seperti rizom, seperti rizom, umbisi dan berbawang. Maksud dia dekat sini, dia selain daripada dia angkut hasil fotosintesis tu daripada daun ke tempat lain kan, ke bahagian lain, dia juga akan angkut hasil fotosintesis tadi. Senang cerita kat sini makanan dia lah kan. Dia juga akan angkut makanan dia tadi yang berlebihan, maksudnya sisa-sisa lah kan, yang berlebihan kan. Dia akan bawa pergi ke bahagian lain tumbuhan. Contohnya macam rizom, umbisi dan berbawang. Rizom tu apa, umbisi tu apa, berbawang tu apa? So, rizom ni kalau tak silap saya dia adalah tumbuhan mendata yang ada dalam tanah, and then dia akan jadi organ penyimpanan makanan. Sebab tadi kan dia kan angkut hasil makanan dia yang tersisa kan, yang berlebihan kan. So dia akan angkut ke bahagian lain untuk simpan makanan yang tersisa tu. Umbisi tu pula dia ialah batang yang membengkak untuk simpan makanan. Basically kalau rizom, umbisi ni dengan berbawang ni, bila kita kata pasal dia angkut hasil fotosintesis yang berlebihan, dia angkut ketiga-tiga ni, maksudnya tiga-tiga ni function dia mesti untuk simpan makanan yang berlebihan tu. Faham tak? Macam tu. Sampai sini faham tak? Faham. Okey. Okey, ni laluan dia. Laluan translokasi dalam tumbuhan. So, yang pertama tu yang daripada belah, yang daripada sini tau, yang ni yang first. Yang tu. Okey.
yang belah kanan atas sekali. Okey. Ya ke? Tak. Yang ni yang belah kiri. Okey, yang ni. Sorry. Okey, yang pertama sekali, sukrosa akan diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Tiub tapis ni yang mana? Tiub tapis tu yang ni. Sabar jap. Ni. Dalam ni. Ni kan sukrosa dia kan, nampak ke anak panah ni? Nampak. Okey. Sukrosa yang ni kan, sukrosa yang ada dekat dalam sel daun ni, dia akan diangkut masuk dalam ni. Masuk macam tu. Tapi dia angkut masuk tu secara aktif. Maksud dia apa? Maksudnya dia maksudnya dia melawan cerun kepekatan. Macam tu. Maksudnya dia terbalik lah. Kalau osmosis kan dia daripada bawah ke atas. Tapi kalau aktif dia daripada atas ke bawah. Macam tu. Dia terbalik. So, yang seterusnya ialah pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Hal ini akan menyebabkan air dalam xylem akan meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Maksudnya dekat sini, pengangkutan sukrosa ni tadi kan dia masuk dekat dalam tiub tapis kan. Dia akan masuk dalam tiub tapis ni melalui sel rakan. Sel rakan ni yang mana? Sel rakan ni yang ni. Yang tengah-tengah ni, yang kecil ni. Dia akan kurangkan, bila dia dah masuk dekat dalam tiub tapis, ikut sel rakan ni, dia akan kurangkan keupayaan air dalam tiub tapis ni. Asalnya tiub tapis ni keupayaan air dia tinggi. Tapi bila sukrosa dah masuk, air dekat dalam tiub tapis ni akan berkurang. Keupayaan dia akan berkurang. Jadinya, bila keupayaan air dekat dalam tiub tapis ni berkurang, air yang daripada xylem ni, tepi ni, dia akan masuk dekat dalam tiub tapis ni secara osmosis. Kalau air kan pergerakan dia kan memang osmosis kan. So dia akan masuk. Macam tu. Sebab tadi sukrosa dah masuk. Air dalam ni berkurang. Bila air dalam ni berkurang, xylem dia kan ada, xylem kan dia angkut air kan. Air kan banyak kan. Bila air banyak, dia pun share lah dengan tiub tapis ni. Masuk macam tu. Okay. Seterusnya, peresapan air ni akan meningkatkan tekanan hidrostatik dalam tiub tapis. Mana tadi? Sekejap. So, peningkatan tekanan hidrostatik akan menyebabkan kandungan phloem ditolak sepanjang tiub tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Tekanan tiub tapis pula dah. Tekanan hidrostatik ialah dia tekanan yang diberikan oleh cecair ke semua arah pada objek disebabkan oleh daya graviti. Macam tu. So bila tekanan hidrostatik ni meningkat, kandungan phloem ni kan dalam ni kan, kandungan phloem ni dia akan ditolak sepanjang tiub tapis sampai ke organ tumbuhan yang lain. Maksudnya kandungan yang ada dalam phloem ni dia akan ditolak. Ditolak sepanjang tiub tapis sampailah dia pergi ke organ tumbuhan yang lain. Okey. Kandungan phloem ni dia kan ada bahan-bahan organik macam sukrosa, asid amino dengan apa dengan hormon kan. Tapi paling common yang kita tahu sukrosa lah kan. So kandungan dalam phloem iaitu sukrosa ni dia akan diangkut daripada tiub tapis ke bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbisi melalui pengangkutan aktif. Maksud dia, kandungan yang ada dekat dalam phloem ni kan ada sukrosa kan. Bila dalam phloem ni ada sukrosa yang ada dalam phloem ni tadi, dia akan diangkut daripada tiub tapis ni tadi pergi ke bahagian lain. Macam batang, akar, pucuk, buah dan umbisi ikut pengangkutan aktif. So dia akan pergi ke sini lah.
macam gini. Ini bayangkanlah ini dia punya batang dia. Nampak tak tiba-tiba ada buah tu. Macam tu. Ni dia akan masuk ke sini. Sukrosa ni tadi kan, dia pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Lepas tu pergi ke sini. Macam tu. Dia akan ikut pengangkutan aktif lah. Macam saya kata tadi, dia terbalik. Dia bukan menuruni kecerunan kepekatan, tapi dia melawan kecerunan kepekatan. Okey. Keupayaan air yang tinggi di dalam flowworm akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Okey. Tadi kan dekat xylem ni kan, air kan masuk kan dekat dalam ni kan, sebab air dekat dalam ni berkurang kan. So bila air dekat dalam ni dah apa orang kata dah banyak, dah berlambak, kandungan air yang tinggi ni tadi, yang dekat dalam flowworm ni tadi, dia akan menyebabkan resapan air tu kembali masuk dalam xylem ni secara osmosis. Bila dah banyak dekat sini, sini pula kurang. So dia macam berkitar, faham tak? Daripada sini masuk ke sini, lepas tu pergi balik, dia berkitar. Dia pusing-pusing-pusing kat tu je. Okey. Last sekali, transpirasi akan menarik air di sepanjang salur xylem melawan arah tarikan graviti. Maksudnya dekat sini, proses transpirasi tu kan ialah proses penyejatan. Kan di mana air tu akan pergi daripada akar, batang, daun, and then air yang ada dekat daun tu akan disejat, akan mengalami penyejatan. Faham tak? So nanti akan berlakunya transpirasi, and then transpirasi ni dia akan tarik air sepanjang salur xylem ni kan ada air kan. So dia akan tarik air tu melawan arah tarikan graviti. Graviti kan ke bawah, tarikan graviti kan ke bawah. Dia akan melawan arah tarikan graviti untuk berlakunya ni transpirasi ni tadi. Okey. Sini dah habis dah. 4.2. Lepas tu dah terus 4.2 pula dah 4.3, 4.4. Nak teruskan ke cikgu? Teruskan. Sorry cikgu, saya kurang dengar lah cikgu, suara cikgu slow. Cikgu cakap sila. Okey. Ini 4.4. Fitoremediasi. Okey, definisi fitoremediasi. Fitoremediasi ni ialah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan air. Okey, contoh tumbuhan yang digunakan untuk proses fitoremediasi ni ialah Eichhornia crassipes. Macam itulah sebutan dia, tak tahu nak sebut macam mana. Which is keladi bunting. Tumbuhan ni dia ada akar yang panjang yang dapat mengumpul logam berat seperti coprum dan plumbum di dalam air. Penggunaan fitoremediasi dalam tumbuhan. Bunga matahari digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Yang ni korang boleh tengok dekat dalam buku teks muka surat 90. Okey, bunga matahari bertindak sebagai hyperaccumulator. Yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, chromium, cuprum, plumbum, and nickel, dan juga bahan radioaktif lah macam cesium dengan strontium. Pokok kiambang iaitu Pistia stratiotus sesuai digunakan untuk merawat air sisa di loji kumbahan dan mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji kumbahan. So maksud hyperaccumulator ni maksudnya dia ialah hyperaccumulator ni kan, yang ni kan, dia bertindak sebagai hyperaccumulator. Hyperaccumulator ni maksud dia dalam dia ialah tumbuhan yang mampu untuk serap toksin ataupun logam berat kepada kepekatan yang lebih besar daripada tu yang dekat dalam tanah. Faham tak?
Dia macam ni lah, dia hyper accumulator ni dia tumbuhan yang mampu tumbuh dalam tanah dengan kepekatan logam dia tinggi tau. So dia akan serap logam-logam yang logam-logam berat kan, macam zinc, kromium, kuprum, plumbum, nikel ni tadi. Yang ni yang berlambak-lambak ni tadi, and bahan radioaktif ni tadi. And menumpukan tahap logam yang sangat tinggi dalam tisu dia. Faham tak? Senang cerita dia ialah satu ataupun apa macam ni orang kata, dia tumbuhan yang mampu lah. Dia mampu untuk serap apa-apa pun logam berat. Macam tu. Dia nak dibandingkan dia dengan tumbuhan-tumbuhan lain, dia lah tumbuhan yang ada keistimewaan. Ada keistimewaan untuk serap logam-logam berat. Macam tu. Okey, pokok kiambang sesuai digunakan untuk merawat air sisa di loji kumbahan dan dia mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji kumbahan. Maksudnya mengakumulasi ni samalah macam hyper accumulator ni. Macam tu. Dia mampu menyerap logam berat ni tadi, and dia pun mampu juga untuk serap nutrien dekat loji kumbahan tu sendiri. Nampak tak? Pokok kiambang kan, dia kan macam terapung dalam air kan. So any nutrien dekat loji kumbahan tu akan serap. Dia akan serap. Okey, yang ni akar pokok kangkung. Akar pokok kangkung ni ada dua tau. Satu yang darat, satu lagi yang air. Yang itulah yang dalam darat. Bukan dalam darat, maksudnya yang dekat atas darat and dekat air. So akar pokok kangkung darat dia upaya untuk serap merkuri dari dalam tanah, manakala akar pokok kangkung air pula dapat menyerap logam berat kadmium daripada air. So akar pokok kangkung darat, bila kita kata pasal darat, nampak tak kat sini? Dia menyerap merkuri dari dalam tanah. Kalau tanah tu ada merkuri, dia serap lah. Macam tu. Sebab tanah darat kan. So dia mampu serap. Dia serap. Manakala akar pokok kangkung air pula, dia dapat menyerap logam berat kadmium daripada air. Logam berat kadmium yang ada dalam air tu, dia akan serap semua. Dia boleh, apa orang kata, dia boleh menyerap lah anything, bahan-bahan yang logam berat ataupun apa. Yelah logam berat lah tadi. Tapi sebab dia ada dua, satu kat darat dengan satu kat air, tak boleh lah yang darat ni nak serap yang dekat air punya. So darat-darat lah, air-air lah. Macam tu. Habis. Tamat. Faham tak guys ni?